Mak, siapa nama jiran baru kita tu? Entahlah, mak pun tak tahu, mak pun tak kenal. Mak, mak Munah pergi rumah jiran baru tu. Biarkan mereka, kamu tak payah sibuk. Yang penting kamu siapkan kerja sekolah kamu tu dulu. Dialog sebentar tadi, kita biasa dengar. Tetapi, bagaimanakah nak menjadi jiran yang terbaik? Untuk itu, mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 4, tajuknya Jiran Tertangga. Seperti biasa, mesti ada objektif dalam kita belajar sesuatu. Cikgu mengharapkan ada 2 hari ini. Yang pertama, murid-murid dapat berbual tentang gambar. Yang kedua, murid-murid dapat mendengar dan menjemput maklumat yang diperlukan. Berdasarkan kemahiran pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Tema hari ini iaitu tema kemasyarakatan. Kita kena mengenali antara satu sama lain, terutamanya jiran yang terdekat dengan kita, iaitu jiran yang sebelah kiri dan sebelah kanan, yang berhadapan ataupun yang belakang. Itu baru 4, kiri, kanan, depan, belakang. Sebenarnya jiran kita kalau ikut dalam istilah ada 40 buah rumah yang menjadi jiran kita. Satu taman juga jiran kita. Macam kamu di sekolah, dalam kelas, rakan kelas kamu, tapi di sebelah kelas yang berlainan. Mungkin tahun 4 delima, 4 zamrud dan sebagainya, itu jiran sekelas. Jadi konsep jiran terlalu luas. Yang pertama kamu lihat dulu, apakah gambar yang dipaparkan ini? Satu, situasi di kebun. Yang kedua, orang menaiki kenderaan. Yang ketiga, situasi di dalam kelas. Lihat, cikgu mengharapkan murid-murid dapat bercerita berdasarkan gambar. Kita lihat situasi yang pertama. Kamu telah pun bersedia dengan buku teks. Tajuknya Salam Perkenalan. Encik Gombi dan Encik Lim tinggal berjiran. Mereka tinggal di Taman Impian. Encik Hussein pula baru saja berpindah. Pada hari pertama, Encik Hussein telah dikunjungi Encik Gombi dan Encik Lim. Mereka berbual-bual sambil berkenalan. Dialog yang pertama. Selamat sejahtera, saya Hussein. Saya baru berpindah ke rumah ini. Selamat sejahtera, nama saya Lin Jun Sing. Rumah saya di hadapan rumah Encik Hussein. Saya jurutera. Saya bekerja di syarikat Banner Jaya Sdn Bhd. Selamat sejahtera, saya Gombi. Rumah saya di sebelah rumah Encik Hussein. Saya guru. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Seri Pertiwi. Itu dialog perkenalan di antara Encik Hussein dan jiran terdekatnya. Yang paling bagus kalau kita orang baru yang baru berpindah, kita yang memulakan menegur jiran-jiran kita. Jangan kita dianggap sombong dan sebagainya. Dalam situasi yang kedua ni pula, dialog antara ayah, mak, anak-anaknya. Ayah dia bertanya, adakah Hadif kenal jiran di sebelah rumah kita ini? Agak-agak, ini jawapan adik. Ya, saya kenal ayah. Beliau, apa yang sepatutnya dijawab? Dia kata dia kenal, apakah jawapannya? Kamu boleh rujuk contoh jawapan perkenalan antara Encik Hussein dan jiran-jirannya tadi. Yang kedua pula adik dia bertanya, siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Bagus anak-anak ini nak mengenali antara satu sama lain. Cikgu harap kamu telah pun bersedia dengan buku aktiviti, buku catatan dan alat tulis untuk menyiapkan tugasan pada hari ini. Tugasan kamu yang pertama, berdasarkan gambar, tulis 5 ayat yang lengkap bagi setiap gambar dengan berpandukan kata kerja yang diberi. Nak bina 5 ayat, ada 5 kata kerja. Antaranya, mencangkul tanah, memetik terung ataupun menyiram, boleh guna. Menaiki pengangkutan khas, membaca surat khabar, membaca buku. Ini dah mudah. Diberi bantuan sebab ini mula-mula latihan untuk kamu. Jadi tugas kamu bina 5 ayat dengan menggunakan kata kerja yang diberi. Latihan yang kedua, melengkapkan dialog antara Encik Hussein, Encik Lin Jun Sing dan Encik Gopi. Lengkapkan dialog, lihat balik semula dialog dalam buku teks. Mari kita bincang contoh jawapan yang boleh kamu buat.
Kita bincang dahulu latihan membina 5 ayat. Ayat pertama, perkataan tadi mencangkul tanah. Contoh, Pak Husin dan rakan-rakannya mencangkul tanah untuk menanam anak pokok. Ingat, dalam membina 5 ayat, mesti ada siapa, apa dia buat, apa tujuan dia. Ingat semula apa formula yang cikgu bagi itu untuk membina 5 ayat. Paling bagus ayat kamu kalau dah jam 4 ni kamu dah mampu membuat 8 hingga 12 patah perkataan dalam satu ayat. Yang kedua, perkataan yang tadi memetik terung boleh, menyiram pun boleh. Yang nombor 2, Puan Mina memetik terung manakala Encik Gopan membantu menyiram tanaman. Kita dah guna kata hubung di situ. Manakala supaya ayat kamu jadi lebih panjang. Nombor 3, beberapa orang penumpang menaiki pengangkutan khas yang disediakan di lapangan terbang. Biasa kita kalau pergi KLIA dan sebagainya, kita akan lihat untuk cepat sampai dari satu destinasi ke destinasi, terutamanya orang tua-tua yang ataupun orang kurang kelainan upaya, mereka dibawa menaiki pengangkutan khas ni. Yang keempat, tadi ada perkataan membaca surat khabar. Okay, contoh ayatnya, 3 orang lelaki membaca surat khabar untuk mengetahui perkembangan semasa. Kita kena baca surat khabar setiap hari. Sekarang tak boleh baca surat khabar secara online. Kalau nak mengetahui perkembangan semasa, ada telefon bimbit, boleh buka surat khabar online. Okay. Yang kelima, perkataan apa? Membaca buku. Contoh, beberapa orang murid sedang membaca buku bersama guru mereka di perpustakaan. Ini contoh saja. Kamu boleh ubah suai mengikut situasi, mengikut kebolehan kamu. Nama-nama pun kamu boleh tukar. Tidak semestinya nama Pak Husin nombor 1. Nama yang penting ada nama watak. Latihan yang kedua ialah melengkapkan dialog. Mak ayah ada bertanya, ingatkan baik semula. Adakah Hadif kenal jiran di sebelah rumah kita ini? Apa jawab Hadif? Ya, saya kenal ayah. Beliau ialah Encik Gobi. Beliau mengajar di Sekolah Kebahasaan Seri Pertiwi. Adik dia bertanya pula, siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Jiran di hadapan rumah kita ialah Encik Lim. Beliau bekerja sebagai jurutera di syarikat Banner Jaya Sendirian Berhad. Apa ciri jiran yang baik? Kita biasa dengar, jiran sepakat membawa berkat. Ini contoh. Jiran yang baik dan disayangi. Antaranya hormat menghormati dan bertimbang rasa. Berkenalan dan ambil peduli bukan busybody. Berkomunikasi secara berhikmah. Sebagai rumusan dan penutup apa yang kita pelajari pada hari ini yang berkaitan dengan jiran, kita kena saling mengenali di antara satu sama lain. Terutama kita masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, yang orang Melayu, orang Cina, orang India, Iban, Kadazan dan sebagainya. Kita kena mengenali di antara satu sama lain dan hormat menghormati budaya masing-masing. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat menyiapkan tugasan semua supaya semoga lebih bersemangat setelah sekolah dibuka.